A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pada sesi tadabbur harian pada pagi ini. InsyaAllah pada kali ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-68, iaitu daripada surah Al-Imran ayat 141 sehingga ayat 148. Jadi insyaAllah hari ini 28 hari bulan Jun tahun 2021 bersamaan dengan 17 hari bulan Zulkaidah tahun 1442 Hijriah. InsyaAllah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka kita hari ini dengan satu hari yang terbaik, dengan hari yang pembukaan yang baik insyaAllah, iaitu dengan sama-sama kita mentadabbur Al-Quran. Jadi kepada semua sahabat-sahabat semua yang berada di sana, di luar sana bersama dengan saya pada pagi ini, dan juga bila-bila masa saja semua dapat bersama-sama ketika mengikuti sesi ini, kita dapat membuka mushaf insyaAllah, membuka mushaf dan melihat mushaf dan melihat apa yang kita akan sama-sama tadabburkan pada pagi ini jika keadaan bersesuaian. Kalau dalam keadaan suasana yang tidak bersesuaian, jangan buka mushaf. Dalam kereta jangan buka mushaf, ataupun sambil-sambil berjalan jangan buka mushaf. InsyaAllah hari ini kita akan tengok ayat sebagaimana saya sebut tadi 68. Muka surat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Kita sebelum daripada ni, iaitu dalam muka surat 67, kita baru sahaja membaca tentang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang kita lihat memberi kekalahan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana di dalam peperangan Badar ni kita lihat bahawa apa yang berlaku ialah orang-orang Islam kelihatan kalah. Walaupun bersama mereka ni ada Nabi, walaupun mereka ni mendapat Al-Quran, walaupun mereka ini adalah orang yang benar, tetapi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kekalahan kepada mereka. Tidak sebagaimana sebelum daripada ni mereka ini menang di Badar. Jadi oleh kerana itulah timbul perasaan di dalam orang-orang Islam pada ketika itu, kalaulah mereka ni sedikit 313 orang boleh kalahkan 1000 orang kafir di Badar, maka ertinya Allah Subhanahu Wa Taala memang akan menolong kita. Apa-apa keadaan pun Allah Taala akan menolong kita. Sehingga mereka lupa pada ketika itu bahawa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada mereka supaya berusaha. Usaha adalah merupakan perintah Allah. Sebagaimana tawakal kepada Allah juga adalah perintah Allah. Jadi usaha juga mestilah dilakukan. Artinya ialah buat yang terbaik, yang semampu mungkin dah. Wa'idu lahum mastata'tum. Tapi perkara ini bila sampai di Uhud ni, tiba-tiba mereka lihat kekalahan. Mereka pun setengah daripada mereka mula confused, mula merasa kenapa ni Allah Ta'ala kalahkan. Jadi Allah SWT sebutkan sambungan daripada ayat yang kita baca sebelum daripada ni, iaitu muka surat 67. Jadi kepada sahabat-sahabat yang tidak sempat untuk mengikuti muka surat 67, harapnya dapat mengikuti kembali. Muka surat 67 ada di Facebook kita. Jadi tengok di sana kan, di hujung tu, di bawah tu, muka surat 67 Allah Ta'ala sebutkan kenapa Allah Ta'ala kadang-kadang macam mengalahkan, menjadikan orang Islam ni kalah kepada orang kafir. Jadi Allah Ta'ala sebut, sambung lagi sebabnya, reasonnya, hikmahnya Allah Ta'ala sebutkan di sini, iaitu kenapa waliyumahhisallah. Ada lam di situ. Lam tu maknanya apa? Agar, supaya, tujuan, reason, hikmah. Tujuannya apa? Waliyumahhisah. Mahhisah ni artinya lah membersihkan, yutahhir minaz zunub. Membersihkan. Allah allazina amanu, Allah akan membersihkan. Tujuannya Allah Ta'ala nak bersihkan orang-orang yang beriman ini. Supaya apa? Supaya perasaan bersih daripada apa? Banyak sebenarnya kesalahan-kesalahan orang Islam pada masa itu. Antaranya yang dilakukan oleh orang-orang yang sepatutnya berada di atas jabal rumah tu, iaitu bukit pemanah tu. Mereka turun. Mereka tak dengar arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada mereka, jangan turun. Walau apa keadaan pun sehingga kamu dapat arahan supaya turun, barulah turun. Tapi mereka ni cepat naik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin nak bersihkan mereka. Itu adalah merupakan
Satu lagi, banyak lagi cerita-cerita lain kan, iaitu ada yang kembalilah daripada peperangan Uhud, adalah yang macam ni, ada yang perasaan hammat ta'ifatani, ada yang berasa macam ni lah rasa. Jadi macam-macam sekali. Semua tu tujuan dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak bersihkan mereka daripada dosa-dosa mereka tu. Kemudian yang keduanya, dalam ayat ni yang kita baca pada hari ni, sebelum lagi dah ada kan, iaitu wayam haqqal kafirin, Allah Taala nak binasakan, yuhlik al kafirin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita katakan di sini ialah apa? Semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dengan qada qadarnya, semua tu ada hikmahnya, ada sebabnya, ada reasonnya kan, yang Allah Taala nak tunjukkan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada maknanya orang-orang Islam ni mula merasai kenapa kita ni kalah, kita kena sakit, Nabi kita ni luka, patah gigi dan sebagainya. Jadi timbullah perasaan mereka bahawa nak masuk syurga ni tak perlu susah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini kan, am hasibatum an tadkhulul jannah, kamu ingat kamu kamu sangka kamu ni akan dapat masuk syurga, sedangkan walamma, kalau kita terjemah Melayu kan, walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi tahu. Erti di sini bukan jangan anggap bahawa Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu semua benda kan. Apa yang akan berlaku Allah Ta'ala, apa yang dah berlaku Allah Ta'ala tahu, apa yang sedang berlaku, semua Allah Ta'ala tahu kan, dulu, kini dan selamanya. Tapi di sini nama dia ilmu zuhur dipanggil. Ilmu zuhur ni Allah Ta'ala nak menzahirkan. Itu tahu sini maksudnya Allah Ta'ala nak menzahirkan supaya kita ni nampak. Nampak apa? Iaitu allazina jahadu minkum, siapa yang benar-benar apa? Siapa yang benar-benar berjihad. Jahadu, berjihad, minkum, daripada kalangan kamu ni. Sebab ada orang tak bersungguh-sungguh, ada orang tak berjihad betul-betul kan, ada yang tak berjadi. Allah Ta'ala nak nampakkan sekarang ni, supaya Allah Ta'ala akan berikan kemenangan tu nanti kepada orang-orang yang benar-benar berjihad, supaya Allah Ta'ala nak beri pahala ni kepada orang yang betul-betul berjihad. Orang yang dapat masuk syurga ni orang betul-betul berjihad. Dan yang kedua, Allah Ta'ala sebut wa ya'lamas sabirin, Allah tahu, Allah memang dah tahu, tapi Allah Ta'ala nak zahirkan siapa orang sabar di kalangan kamu. Jadi memanglah kan ada di kalangan sahabat ni, bila dah kelang kabut macam tu dalam peperangan Uhud ni, setengah daripada mereka lari, tak sabar lagi menghadapi kesusahan-kesusahan tu. Mereka ingat, mereka fikir dulu mereka ni macam Badar kan, Badar ni, jadi sebab itulah semangat sangat mereka ni di Badar kan. Selepas daripada Badar ni kan, setengah orang yang tak pergi ke Badar ni, bila dengar cerita di Badar ni, mereka semangat lah. Sebab apa? Ada malaikatnya, walaupun tak nampak clearly malaikat, tapi mereka tengok tiba-tiba mati kan, baru angkat pedang, tengok dah mati dah. Macam siapa yang putuskan? Rupanya sebenarnya malaikat, Allah Ta'ala sebut kan. Jadi oleh kerana itulah maka ramai di kalangan sahabat-sahabat ni yang tak pergi, terutamanya mereka ni, wah sedap lah kalau macam tu, kami nak pergi jugalah, kami nak mati syahid jugalah dalam peperangan Uhud ni peperangan yang akan berlaku ni kan, wah tak sabar-sabar ni nak pergi kan. Sekarang ni tiba-tiba mereka kalah. Itulah kan. Jadi Allah SWT turunkan ayat selepas daripada itu, kita tengok kan apa Allah Ta'ala kata, walaqad kuntum tamannawna al-maut, bukankah dulu kamu sebelum daripada peperangan Uhud ini, bukankah kamu tamannawna al-maut, kamu ni bercita-cita sangat, ingin sangat, semangat sangat kan, nak mati kan, tamannawna al-maut, bercita-cita untuk mati syahid lah kan, bukan mati apa kan, min qabli an talqah, sebelum daripada kamu ni berjumpa dengan kematian tu. Maknanya sebelum daripada mati syahid, mereka sebelum pergi ke Uhud ni, mereka semangat sangat nak mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kata mereka dengan semangat. Antara mereka, tengok sebagai contoh kan, Nabi SAW sebelum daripada perang Uhud, bila dah tahu tentera Quraisy ni dah datang daripada Mekah ni kan, Nabi buat meeting, Nabi buat syura. Dalam syura tu Nabi SAW sendiri boleh dengar tak sekarang boleh dengar tak sekarang? Minta maaf sebab ada orang kata tak dapat dengar Alhamdulillah, okey.
Jadi sekarang dapat tengok insya-Allah. So jelah, alhamdulillah. Jadi kita sedang bercerita ni kan tentang apa tadi, tentang kita kata setengah daripada sahabat ni, maknanya mereka ni bersemangat kan. Jadi bila Nabi SAW bersyura kan dengan para sahabat ni kan, bila dah dengar orang kafir Quraisy tu datang daripada Mekah, jadi Nabi sendiri inilah cenderung kepada nak tinggal di Madinah saja, jangan berperang di luar lah kan. Kalau Badar tu memang di luar kan, kita yang pergi di luar. Tapi sekarang tak apa, kita tinggal saja dalam Madinah ni, biar orang kafir tu datang, orang Mekah tu datang, maka kita akan sama-sama melawan mereka daripada dalam Madinah ni. Nanti kanak-kanak pun boleh melontar batu, perempuan pun boleh melontar batu, contohlah kan dalam peperangan. Jadi itu kecenderungan Nabi. Tapi ramai daripada sahabat-sahabat ni yang tak pergi ke kita kata, yang tak pergi ke Badar dulu ni, mereka ni semangat lah nak mati kan. Sebab kalau dalam Madinah ni kan susah sikit kan, macam mana kan peperangan tak berlaku sangat kan, betul-betul berdepan kan. Jadi mereka nak mati, bercita-cita nak mati. Itu yang Allah SWT kata ni, walaqad kuntum tamannawnal maut, kamu dulu ni bersemangat sangat nak mati sebelum daripada peperangan Uhud ni. Sekarang ni tengok ni kan, Allah Ta'ala katakan faqad ra'aitumu, sekarang ni kamu tengoklah depan mata kamu. Depan mata kamu apa? Uhud lah kan, peperangan sedang berlaku sekarang ni kan. Kamu sedang menghadapi mereka. Wa antum tanzurun, dan kamu sedang melihat dia. Jadi apa ayat tu seolah macam mati tu kan, mati bukanlah maksudnya berhenti macam tu. Jadi ulama-ulama tafsir kata wa antum tanzurun, apa erti ayat ni ialah maknanya macam kita kata herdikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab bila kalah kan, seolah-olah macam kalah, mereka ni pula bertempiaran lari. Jadi Allah Taala kata, dulu kamu semangat sangat nak mati, sekarang tiba-tiba bila nampak kalah kamu nak lari pula. Kenapa kamu ni? Macam itulah seolah-olah ayat ni nak mengatakan macam tu kan. Jadi ayat ni adalah macam kita kata Allah SWT nak tempelak mereka. Tempelak. Kenapa pula macam ni? Dulu semangat sangat, sekarang ni dah nak lari pula kan, bila nampak macam kalah. Sekarang kamu boleh mati dah sekarang ni kalau kalah pun kan, tapi yang penting kamu ni sabat kan, kamu ni bersama-sama, jangan lari dan sebagainya kan. Jadi itulah ulama-ulama tafsir sebut kan, berkenaan dengan ayat 143 kan. Kita masuk sekarang ni ayat 144. Sebenarnya walaupun kita nampak ayat-ayat ni kan dia macam general, tapi sebenarnya ialah dia berkaitan dengan peperangan Uhud asalnya kan. Walaupun ayat tu selepas daripada tu memang boleh digunakan walaupun bukan untuk peperangan Uhud kan. Jangan kita kata ini ayat peperangan Uhud saja, maka semua Ali Imran ni ayat untuk peperangan Uhud. Bukan. Asalnya ceritanya adalah peperangan Uhud, tapi Allah Subhanahu Wa Taala general kan selepas daripada tu. Jadi kita tengok kan, selepas daripada tu ayat wama Muhammadun illa rasul. Allah Subhanahu Wa Taala kata Muhammad ni tidak lain melainkan rasul. Dia ni adalah seorang rasul. Wama Muhammadun illa rasul. Dia ni rasul. Dia ni bukan malaikat ke, dia ni, maknanya dia ni adalah manusia. Cuma dia beza dengan manusia biasa. Dia adalah rasul, iaitu yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian qad khalat min qablihi rusul, sebelum daripada ni dah ramai dah rasul-rasul, bukan dia seorang je kan, ramai lagi rasul-rasul, maknanya ramai, semua tu adalah manusia kan. Afa immata, jadi apa yang Allah Ta'ala nak sebut sini, afa immata, kalau dia mati. Jadi ayat ni kita katakan asalnya adalah turun semasa peperangan Badar, iaitu apa? Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kat sini afa immata, kalau dia mati, kalau Muhammad tu mati. Kenapa? Sebab pada masa peperangan Uhud ni maka dah bising tu kan, bila keadaan dah kelang kabut dan bila keadaan dah macam seolah-olahnya orang Islam dah kalah kan semua kan. Jadi timbullah suara yang bertempik mengatakan Muhammad dah mati ya. Macam itulah kan. Jadi bila keluar suara macam tu, maka orang-orang daripada Mekah ni pun mulalah suka hatilah, konon-kononnya kan, mereka gembiralah kan. Jadi sebab itulah mereka pun mulalah bersiap-siap nak balik. Sebab apa? Seolahnya tujuan mereka datang ni, nak perang ni adalah nak bunuh Muhammad. Sekarang Muhammad dah terbunuh dah, jadi apa lagi nak, mereka pun nak balik lah, tak payahlah perang-perang banyak-banyak lagi yang sakit-sakit kepala kan. Kita pun daripada dulu masa di Mekah pun kita nak menentang Muhammad kan, yang buat kacau belau ni Muhammad lah bagi mereka kan. Jadi sekarang Muhammad dah mati lah, apa tunggu lagi, nak balik lah kan. Jadi Muhammad dah mati. Jadi pada ketika itu juga, itu sebelah orang kafir kan, sebelah orang Islam ni pula, bila dengar ni Muhammad dia dah mati, mereka pun jadi naik down lah kan. Jadi Allah lemah semangat lah kan. Malah lah sebelum ni kita berjuang ni Muhammad kan, Muhammad kan, Nabi kita kan, tapi tiba-tiba Muhammad dah mati,
Jadi kecewa lah. Ramai di kalangan mereka kecewa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala putus dah. Kan ayat ni nak mengatakan apa? Dia kata, afa immata. Adakah kalau dia mati? Kalau Muhammad tu mati, itu kan. Au kutila, ataupun dibunuh. In qalabtum ala aqabikum. Kamu nak kembali semula ke belakang. In qalaba maknanya terbalik. Terbalik ala aqabikum. Aqabikum tu maknanya ialah tumit kaki kita tu. Jadi adakah kamu nak kembali semula kepada belakang tumit kamu? Artinya ialah nak balik semula kepada kekufuran, kata tafsir. Kan? Adakah bila Muhammad dah mati kamu nak kufur semula? Jadi artinya kamu ni apa? Kamu ni beriman kerana Muhammad ke beriman kerana Allah? Kalau beriman kerana Muhammad, Muhammad tu tak akan kekal selama-lamanya, dia akan mati. Jadi kita tahukan juga ayat ni sebenarnya adalah yang berlaku kan bila Nabi SAW betul-betul wafat. Bila Nabi wafat, pada ketika itu Umar ni kan yang dia keluarkan pedang dia bila orang beritahu pada Nabi dah mati, Rasulullah dah meninggal dan sebagainya kan, dia nak marah pula Umar ni kan. Dia ambil pedang dia hunuskan pedang dia tu, dia pergi ke Madinah semua, ke keliling Madinah kan, siapa cakap Nabi mati. Dia tak boleh macam ini kita nak katakan Umar ni hebat, tapi ada kelemahan dia kan. Kelemahan dia ialah dia tak boleh terima, tak boleh accept satu benda. Tiba-tiba orang takut nak pujuk dia kan, dia bawa pedang tu kan, siapa dia nak bunuh orang tu kan, siapa yang kata Muhammad mati. Tengok kan, akhirnya Abu Bakar pergi. Abu Bakar pun kata bacakan ayat ni kita tahu kan turunnya selepas daripada masa Uhud. Jadi Uhud tu maknanya tahun yang ketiga. Nabi SAW wafat 7 tahun selepas daripada tu. Jadi artinya selepas 7 tahun ayat ni kan, Umar tak boleh realise kan sebenarnya ayat ni ada kan. Jadi apabila Abu Bakar ni pergi kepada Umar, hai Umar, ketika Umar sibuk nak bunuh orang tu kan, dia kata, hai Umar, dia kata, kau tak ingat ke ayat Quran ni? Apa dia? Tu dia kan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Sebelum daripada ni dah ramai dah rasul-rasul. Adakah rasul-rasul terdahulu tu kekal? Mereka semua mati kan. Nabi Adam mati, Nabi Lut mati, Nabi Ibrahim mati, Nabi Isa mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Musa mati, Nabi Daud mati. Semua dah mati kan? Semua Nabi. Jadi kalau Muhammad ni mati, apa yang masalahnya kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri ilham kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu ni untuk bacakan pada ketika itu kan, bila Umar dengar ayat Quran ni, dia tahu ayat Quran ni kan, dia terus terduduk lah kita katakan dalam bahasa kita, terus melepek duduk kan, seolah macam aku dengar ayat ni hari ni turun, padahal dia telah turun 7 tahun yang lepas. Jadi itulah kita katakan bahawa ayat ini setengah daripada ayat Quran ni kadang-kadang kita lupa kan. Betul kan, Umar pun boleh lupa kan, Sayyidina Umar pun boleh lupa kan, apabila berlaku keadaan yang mendesak, keadaan yang ketika yang kita ni kadang-kadang tak terperasan ada ayat yang macam tu kan. Jadi oleh kerana itulah maka sangat-sangat cantik, sangat-sangat bagus kan kita ni bersama-sama sentiasa kan dalam sesi tadabbur kita kan, kita ingat selalu, dan kalau boleh tak nak berhenti, kalau boleh tadabbur setiap hari sampailah kita ni meninggalkan dunia ni kan, kalau boleh kan. Tapi kita cubalah insya-Allah kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya berkata, wa man yanqalib ala akibai, siapa yang patah balik ke belakang, siapa yang nak kufur semula, siapa yang nak tinggalkan Islam ni semula kerana Muhammad dah tak ada, konon-kononnya falan yadurullah syai'a, Allah Ta'ala kata dia tak akan dapat memberi mudarat kepada Allah sikit pun. Kamu ingat bila kamu ni meninggalkan Islam, dia akan memberi mudarat pada Allah? Tak. Siapa yang memudarat? Yang akan memudarat tu ialah diri sendiri, orang tu sendiri yang kena kan, sebab dia yang meninggalkan Islam kan, maka dialah mudarat tu terkena pada dia, bukan terkena pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa sayajzillahu syakirin, Allah Ta'ala kata dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Orang bersyukur ni siapa? Iaitu orang-orang yang boleh sabat. Dalam jalan lain dia kata, ialah bersyukur sini artinya lah sesiapa yang dapat sabat, maknanya sabat tetap teguh bersama dengan Islam walaupun Muhammad dah tak ada, walaupun Nabi dah meninggalkan kita tetap, maknanya kita bukan kerana orang, bukan kerana apa kan, tapi kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad itu diutuskan oleh Allah SWT untuk menunjukkan bagaimana nak praktikkan Islam tu, bagaimana nak laksanakan Islam tu. Jadi sekarang ni dia akan pergi, tak akan selama-lamanya dia akan bersama dengan kita kan. Jadi bila dia dah pergi, adakah kamu nak patah balik ke belakang, nak tinggalkan Islam ni? Tak. Kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala kan. Seterusnya, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah.
sekarang ni ni Allah Ta'ala nak betulkan cara fikir kita kan. Sebahagian daripada sahabat ni, mereka ni rasa macam, uish, kalau datang ke Badar ni, kalau datang ke Uhud ni mati kita kan. Kalau datang peperangan sebab tu kita mati. Kalau tak, tu iaitu orang-orang yang balik kan, orang-orang apa munafik kan, yang balik kan, yang patah balik semula tu kan. Mereka fikir bahawa mereka balik tu mereka tak matilah. Tak. Mereka ingat kalau pergi perang Uhud ni mereka akan mati. Tak mesti. Jadi kita sama juga sekarang ni kan. Ada setengah orang fikirkan kalau dia ni berjihad di jalan Allah, kalau dia bersusah payah di jalan Allah, kalau dia menyebarkan Islam, maknanya kerana Islam kan, dia fikir maka akan memendekkan umur dia. Tak. Kita bersama dengan Islam tak memendekkan umur. Kita tidak bersama dengan Islam, kita rasa macam kita selamat kan. Islam hanya dalam hati kita lah kan, bukan tinggalkan Islam tak maksudnya, tapi maknanya kita tak naklah, takut juga nak berjuang ni kan, takut juga nak berdakwah, takut juga nak berjihad, takut juga nak ni kan. Kita rasa maka kita akan selamat. Tak. Allah Ta'ala kata di sini kan, wa ma kana li nafsin an tamut, seseorang tu, satu-satu jiwa tu, dia tak akan mati, melainkan illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Izin Allah tu maknanya dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah tak nak dia mati, dia takkan mati. Apa yang takutnya? Jadi kitaban muajjala, Allah Ta'ala kata kitaban muajjala, artinya apa? Iaitu satu benda yang tetap. Benda tu dah tetap dah. Allah Ta'ala tetap dah. Apa ni? Mati tu. Ajal seorang tu adalah dan muajjal. Muajjal tu muakkad maknanya. Telah ditentukan masanya, timenya, harinya, saatnya, minitnya kan. Tak boleh ubah dah. Kan? Tak ubah kan dah. Jadi apa takutnya? Jadi Allah Ta'ala kata situ, wa may yurid sawabad dunya, dan siapa yang nak pahala dunia, nu'tihi minha, Allah Ta'ala akan beri kepada dia. Maknanya orang yang bekerja atas dunia ni, dia nak dunia, Allah Ta'ala akan beri pada dia kan. Maknanya Allah Ta'ala tak halang dia. Kalau dia nak dunia, Allah Ta'ala beri kan. Dia nak apa? Dia buat bisnes kerana apa? Kerana dia nak dapat duit. Dia dapat duit. Dia buat satu benda tu kerana ni, dia dapat benda tu. Kalau dia berusaha betul-betul erti ini ialah Allah Ta'ala dah serahkan sunnatullah ni kan atas dunia ni. Siapa yang kuat bekerja, dia akan dapat. Itu sunnatullah dia. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Wa may yurid sawabal akhirah, tapi seorang yang nak akhirat kan, nu'tihi minha, Allah Ta'ala akan beri pada dia, iaitu makna dia ikhlas kerana Allah, dia buat kerana Allah kan, Allah Ta'ala akan beri pada dia. Kemudian wasanajzish syakirin, Allah Ta'ala kata akan balas kepada orang-orang yang bersyukur. Orang bersyukur maknanya orang yang buat kerja kerana nakkan akhirat. Siapa yang nak akhirat, Allah Ta'ala akan beri kepada dia akhirat dan dunia. Siapa yang nak dunia, Allah Ta'ala beri dunia saja, Allah Ta'ala akan beri akhirat pada dia. Jadi kerana itulah kita nama keikhlasan, itulah nama dia ialah kerana Allah, itulah segala-galanya kan. Jadi 146 sekarang kita tengok insya-Allah. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala kata sini nak puji lagi bagaimana umat-umat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam keadaan kalah ni orang Islam dalam kalah, kita kata merudum, lemah semangat, katakan down, dah kalah kan dalam perang Uhud ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata yang kalah ni bukan kamu saja. Kamu ni jangan rasa bahawa bila kamu berjuang dengan Muhammad ni kan, kamu akan rasa apa ni, bila kalah sikit dah lemah, bila kalah sikit dah rasa hina. Jangan. Allah Ta'ala pun sebutkan cerita ni, wa ka'ayyin, berapa banyak minun nabiyyin, daripada nabi-nabi yang terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Banyak kan nabi-nabi ni yang mana berperang bersama dengan nabi-nabi ni. Ribbiyun tu makna jumu'un katsirah, makna kumpulan yang besar. Maknanya bukan kamu saja yang berperang bersama dengan nabi sekarang ni, tapi sebelum daripada ni pun dah ramai dah nabi-nabi, yang mana ramai bersama-sama mereka tu pengikut-pengikut mereka yang pergi berperang. Maknanya Allah Ta'ala nak linkkan kita, nak hubungkan kita kan. Maknanya kita bukan sekitar ni, kita lah orang yang pertama dan terakhir, bukan. Kita ni adalah di antara orang-orang yang Allah Ta'ala hantar Nabi. Allah Ta'ala nak tengok kita ni, kita sokong Nabi ataupun tidak, kita bersama Nabi atau tidak. Dan bersama tu masa keadaan senang saja ke susah juga, ataupun dalam keadaan menang saja ke ataupun kalah pun akan sanggup untuk bersama dengan Nabi. Allah Ta'ala tengok. Jadi Allah Ta'ala kata sini, sebutkan sini kan, fama wahanu tu maknanya tidak takut mereka ni. Jabanu, mereka ni tak takut tak takut pun. Walaupun apa? Walaupun hadapi musuh yang besar. Tengoklah kan Jalut dengan Tolut kan, kita tengok macam mana kan. Jalut tu besar kan, besar maknanya tentera dia besar, dia tu hebat kan. Tapi datang Nabi Daud, dia lastik je, bukan payah pun kan.
Jadi Allah Ta'ala dah nak beri kemenangan, mudah jangan, walaupun tentera Islam tu sikit. Jadi Allah Ta'ala kata fama wahnu lima asabahum fi sabilillah. Apa-apa yang terkena mereka di jalan Allah, mereka tak rasa takut pun. Tapi Allah Ta'ala kata apa lagi tu? Dia kata wama dha'ufu wamastakanu. Wama dha'ufu, mereka ni tak rasa lemah pun. Wamastakanu, dan mereka tu tidak khada'u, maknanya rendah diri. Dha'ufu tu lemah kan. Lemah tu maksudnya, lemah tu ialah lemah semangat daripada jihad. Tak lemah semangat walaupun kalah. Dan wamastakanu, dan tak rasa rendah untuk melawan orang kafir, orang-orang yang tak mau beriman, orang yang nak menentang Islam ni. Jadi Allah Ta'ala kata wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang bersabar. Artinya ialah kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah kan. Jadi kalau masa kalah tu kita kena sabar. Jadi kalau kamu sabar, Allah Ta'ala suka. Jadi sebagai orang mukmin ni kan, apa-apa saja yang menimpa mereka, mereka dapat pahala. Mereka menang, dapat pahala sebab mereka bersyukur. Kalau mereka kalah kan, Allah Ta'ala mungkin letakkan kekalahan kepada mereka pada satu-satu ketika, tak apa. Mereka tak tercapai apa, mereka sabar. Sabar dapat pahala kan. Jadi Allah, Nabi SAW kita kan pernah bersabda kan, dia kata seorang mukmin tu kan, sentiasa mendapat kebaikan kan. Sentiasa dia ni berada dalam khair kan. In asabathu khair syakara fa kana khairullah kan. Lepas tu kalau terkena apa-apa yang dia dapat kemudahan apa-apa kan, dia bersyukur. Dan kalau dia in asabathu darra, kalau terkena apa-apa yang menyakitkan dia sabara fa kana khairullah, dia akan dapat pahala juga kat situ. Maknanya pusing kat sini dapat pahala, pusing kat sini dapat pahala. Itu kehebatan orang mukmin kan. Tapi syarat dia kena bersyukur dan juga bersabar kan, di antara dua tu kan. Jadi Allah SWT kata lepas tu kan, Allah Ta'ala sebut wa ma kana qaulahum, dan tidak adalah kata-kata mereka, iaitu kata-kata yang tadi tu, orang-orang yang bersama dengan Nabi-Nabi terdahulu ni. Dia Allah Ta'ala nak ajarkan orang-orang Islam dulu, orang-orang yang beriman dulu kan, orang-orang yang bersama Nabi-Nabi terdahulu ni, ma kana qaulahum wa ma kana qaulahum, tidak adalah kata-kata mereka itu illa an qalu, melainkan mereka akan berkata apa? Mereka kata Rabbana ghfir lana zunubana, ya Allah ampunilah bagi kami dosa-dosa kami ya Allah kan. Jadi ini Allah Ta'ala nak puji lah kan dia nak puji apa, iaitu dikatakan di sini, setengah ahli tafsir kata, dikatakan ketika diberitahu orang kan, kalau masa perang Uhud ni Nabi dah mati. Jadi sepatutnya lah kan, kata-kata orang beriman pada masa tu, dia kata apa? Dia kata illa an qalu rabbana ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Sepatutnya itu kata-kata orang beriman ni. Maknanya walaupun orang beritahu kepada Nabi dah mati, sepatutnya lah ya Allah ampunilah dosa kami. Kenapa bila dengar Nabi dah mati tiba-tiba kata ya Allah ampunilah dosa kami? Kerana kelemahan kami lah, kami tidak mempertahankan Nabi kami. Itu kan maknanya masing-masing kena nak blame themselves, katakan kenapa Allah ini kelemahan kita lah, kita tak mempertahankan Nabi kita betul-betul. Bukan ya lari ke belakang semula kan bila dengar Nabi orang mati kan. Bila kata Nabi dibunuh, dengar Nabi dibunuh, nak lari. Tak. Kita rasa bila apa-apa terjadi kepada Islam, kalau masa sekarang lah kan kita ni kan, apa-apa kita dengar terjadi pada Islam, ada orang sahabat kita kena bunuh, ada sahabat kita kena kena rampas harta mereka, negara mereka kena ambil kan. Jadi sepatutnya kita kena rasa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampunilah aku. Sebab apa? Kemungkinan aku ni lemah, aku ni tak tolong mereka, aku ni tak doa untuk mereka, aku ni tak membantu mereka kan dengan apa yang ada pada aku kan, kadar yang aku boleh. Jadi sepatutnya kena ada perasaan tu. Itulah yang Allah Ta'ala katakan wa ma kana qaulahum illa an qalu. Sepatutnya bila ada musibah kepada orang Islam, hendaklah mereka ni berkata Rabbana ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina. Wa israfana, melampauan mereka aku, melampaunya aku ni di dalam urusan aku. Maknanya aku ni tak patut buat macam ni. Kenapalah aku buat macam ni kan? Kenapa aku ni lemah? Kenapa aku ni tak tolong mereka dan sebagainya? Itu Allah kata. Kemudian wasabbit aqdamana. Jadi ya Allah, sabatkanlah kami di atas kaki kami. Maknanya sabatlah kami di atas Islam ni. Walaupun apa terkena kepada kami, kena pada orang Islam, ya Allah jadikan aku ni sabat di atas jalan Islam ni. Wansurna alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami ya Allah untuk menghadapi orang-orang kafir. Jadi nampak itu kan ayat ni mengajar kita juga dalam apa-apa keadaan pun, dalam peperangan ke, walaupun asalnya dalam peperangan Uhud kan, tapi lepas daripada itu diceritakan supaya kita ni sentiasa ingatkan bahawa apa-apa yang menimpa orang Islam ni,
kita kena rasa bahawa ada kelemahan kita situ. Kita ada share kat situ kemungkinannya. Kita ada lemahnya kita tak buat something untuk membantu orang Islam yang lain. Seterusnya ayat yang terakhir, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Allah Ta'ala pun berilah. Kerana kata-kata mereka dengan keyakinan mereka tu, kerana merasa salahnya mereka tu, kelemahan mereka itu kan, dan mereka itu adalah satu dosa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala kata lalu Allah Ta'ala beri kepada mereka sawabad dunya, pahala dunia. Ulama tafsir kata pahala dunia ialah an-nasru wal ghanimah. Selepas daripada itu mereka pun menang. Mereka mendapat kemenangan, mereka dapat ghanimah, harta rampasan perang dan macam-macam lagi lah kan. Maknanya dapat khazanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri limpahkan kurnia kepada mereka banyak lagi lah lepas daripada itu. Wa husna sawabil akhirah, dan kemudian mereka dapat pula the best daripada pahala akhirat, iaitu syurga dan juga syurga-syurga yang tinggi kan. Jadi Allah Taala janjikan kepada orang macam ni, dua-dua betul, dunia pun akan dapat, akhirat pun akan dapat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang yang muhsin. Jadi setakat itulah saja sesi kita pada kali ini. Moga-moga kita jumpa lagi insya-Allah di muka surat yang seterusnya 69 dalam sesi akan datang insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah kita masih lagi di pukul 6 pagi insya-Allah setiap hari. Kalau berubah kita akan maklumkan nanti insya-Allah kan. Sebab matahari mula agak lewat kan sekarang ni. Jadi insya-Allah setakat ni kita tetap lagi pukul 6 pagi insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.